Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar bersama Ustazah Jamilah. Ingat pesan Ustazah, jaga diri, jaga akhlak, tunaikan solat, jauhkan kemungkaran. InsyaAllah hidup berkat dunia akhirat. Moga mendapat syurga tanpa dihisab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dan insya-Allah kita akan belajar akil baligh. Semoga dengan pembelajaran ini murid-murid dapat memahami apa itu akil baligh. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Zikir jak. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Apa itu mumayyiz? Apa itu akil baligh? Dan apa itu mukallaf? Apa itu akil baligh? Akil baligh adalah satu peringkat dalam hidup anda di mana tubuh badan anda berubah dari seorang kanak-kanak ke seorang dewasa. Tanda-tanda akil baligh. Pertama, perubahan-perubahan ini termasuklah ciri-ciri seks. Kedua, ia disebabkan oleh bahan kimia di dalam badan yang dipanggil hormon. Bagi lelaki, ciri-ciri seks primer yang berubah adalah perubahan zakar dan buah zakar, manakala ciri-ciri seks sekunder pula melibatkan pertumbuhan misai dan janggut serta suara yang lebih garau. Bulu ketiak serta di bahagian kemaluan juga merupakan tanda-tanda akil baligh. Perempuan. Ciri-ciri seks primer yang berubah dalam perubahan paras dan ovari. Manakala ciri-ciri seks sekunder pula melibatkan perubahan payudara serta punggung membesar. Bulu dari ketiak dan di bahagian kemaluan juga merupakan tanda-tanda akil baligh. Bilakah saya akan mencapai akil baligh? Pertama, akil baligh bermula antara umur 9 hingga 16 tahun. Kedua, bagi lelaki dan perempuan. Ketiga, ada yang mengalaminya lebih awal dan ada juga yang
lewat. Kemungkinan sebab-sebab akil balik awal adalah nutrisi yang lebih baik ataupun stres. Cecair yang keluar dari kemaluan ada 3. Pertama, air mani. Kedua, air wadi. Dan ketiga, air mazi. Jenis darah. Jenis darah terdapat 4 iaitu darah haid. Yang pertama, kedua darah nifas. Ketiga, darah wiladah. Dan keempat, darah istihadah, iaitu darah penyakit. Pengertian haid, iaitu darah yang keluar daripada rahim seorang perempuan pada waktu-waktu yang tertentu dan pada jangka masa yang tertentu. Pengertian nifas, iaitu darah yang keluar daripada rahim perempuan selepas keluarnya kandungan di dalam rahim, sama ada melalui kelahiran biasa atau keguguran. Pengertian istihadah, iaitu darah penyakit yang keluar melalui saluran yang berhampiran dengan rahim. Saluran itu disebut sebagai azil. Ia keluar mengiringi kesan haid atau selepas habis haid. Tempoh masa haid pertama, minimum sehari semalam. Jika darah yang keluar tidak sampai 24 jam, bukan darah haid. Kedua, maksimum 15 hari. Ketiga, kebiasaan 6 hari atau 7 hari. Masa suci ialah 15 hari. Tempoh antara masa suci haid pertama dan seterusnya adalah 15 hari. Jenis peks. Terdapat beberapa jenis peks untuk dipakai oleh seorang wanita. Yang pertama, panty liner. Yang kedua, slim pad. Yang tiga, wing. Yang keempat, long. Dan yang kelima, midnight. Murid-murid boleh menggunakan jenis-jenis ini mengikut keperluan masing-masing. Cara menguruskan pads. Pertama, basuh dengan air lalu hingga bersih. Kedua, bungkus dengan surat khabar. Ketiga, buang dalam tong sampah khas. Keempat, jangan buang dalam lubang tandas atau tempat terbuka. Contoh masalah. Katakanlah Rina datang haid pada 1 hari bulan dan habis darah haidnya pada 6 hari bulan. Bermakna tempoh suci Rina bermula dari 7 hari bulan sehingga 21 hari bulan, iaitu selama 15 hari. Ini bermakna Rina berkemungkinan datang haid yang seterusnya dan sepatutnya pada 22 hari bulan atau selepasnya. Sekiranya Rina datang lagi haid dalam tempoh suci iaitu antara 7 hari bulan hingga 21 hari bulan, ataupun dengan kata lain datang lagi sebelum 22 hari bulan, maka itu adalah darah istihadah. B.
Darah haid Rina bermula dari 1 hari bulan hinggalah berlanjutan 16 hari bulan. Maka hari ke-16 adalah darah istihadah. Wajib baginya mandi wajib dan bersolat seperti biasa. Persoalannya, perlukah solat diqadakan selepas habis haid? Baik contoh, seorang perempuan mengalami haid menjelang waktu asar, sedangkan dia belum mengerjakan solat zuhur. Apa jawapannya? Jawabnya ialah wajib mengqadakan solat zuhur tersebut sebab solat itu telah menjadi wajib ke atasnya setelah masuk waktu solat dan belum ia haid. Dia haid setelah masuk waktu solat asar. Contoh lain, seorang wanita yang haid telah suci menjelang asar dan ketika dia suci telah masuk waktu asar. Wajibkah dia mengqadakan solat zuhur yang ia tinggalkan? Jawapannya, wajib qada solat zuhur tersebut dan mengerjakan solat asar pada hari itu. Kalau suci di akhir malam, maka ia mesti solat maghrib dan isyak. Dengan kata lain, wajib qada solat yang ditinggalkan ketika mula-mula datang haid dan juga waktu solat ketika dia telah selesai haid atau suci daripada haid. Baiklah murid-murid, jika kita telah selesai kering darah haid dan berhenti darah haid atau nifas, maka wajib ke atas kita mandi wajib. Apakah pengertian mandi wajib? Mandi wajib ialah meratakan air mutlak ke seluruh badan disertai niat dengan syarat-syarat tertentu. Dalil nakli firman Allah dalam surah Al-Ma'idah bermaksud, jika kamu berjunub, maka bersucilah. Baik, kita lihat hukum mandi wajib. Mandi wajib, hukumnya wajib mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sebab-sebab mandi wajib. Pertama, keluar darah haid. Kedua, wiladah. Ketiga, nifas. Keempat, keluar mani. Kelima, jima. Dan keenam, mati selain dari mati syahid. Maka apabila berlaku salah satu daripada tersebut, maka wajib ke atas diri kita mandi wajib. Perkara-perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Pertama, menunaikan solat. Kedua, melakukan tawaf. Ketiga, i'tikaf. Keempat, bersetubuh ataupun jima. Kelima, puasa, sama ada puasa wajib ataupun puasa sunat. Keenam, duduk di dalam masjid. Ketujuh, sujud tilawah. Dan ke-8, menyentuh dan membaca Al-Quran. Cara mandi wajib. Cara mandi wajib ialah pertama, bersihkan badan daripada segala kekotoran. Kedua,
hilangkan segala benda yang boleh menghalang air sampai ke anggota badan. Ketiga, disunatkan berwuduk. Keempat, sebut lafaz niat. Kelima, giruskan air ke kepala berserta niat. Untuk girusan air ialah pertama, giruskan air ke kepala 3 kali. Kedua, giruskan air ke anggota badan sebelah kanan 3 kali. Ketiga, giruskan pula air ke anggota badan sebelah kiri juga 3 kali. Ratakan air ke seluruh anggota badan dengan cara selati rambut, janggut dan semua bulu supaya air sampai ke kulit. Kedua, ratakan juga air ke pelipatan dan celah anggota badan yang zahir seperti telinga, hidung, mata, ketiak, pusat, celah peha, kubul dan dubur dalam keadaan mencangkung. Niat mandi wajib. Nawaitu raf'al hadathil akbari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Jom jawab soalan kuis bagi memahami lebih mendalam mengenai tajuk akil balik. Soalan 1. Sebutkan 4 sebab yang mewajibkan mandi wajib. Soalan 2. Sebutkan lafaz niat mandi wajib. Soalan 3. Sebutkan pengertian mandi wajib. Soalan 4. Dengan siapa wajib berhijab atau menutup aurat dan haram bersalaman dengan siapa? Kelima, kerana dirimu begitu berharga, apakah perbezaan manusia dan makhluk lain? Keenam, 2 sentuhan iaitu sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Bagaimanakah sentuhan selamat dan bagaimana pula dikatakan sentuhan tidak selamat?